لنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah. Malam ini kita menyambung mudzakarah ilmu kita berdasarkan kepada kitab hadis 40 akhir zaman. Malam ini hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Sebelum pada itu tuan-tuan, sebelum kita nak mulakan membaca hadis ni, saya mengharapkan tuan-tuan kalau boleh duduk dekat-dekat sikit boleh tuan-tuan. Jangan duduk jauh-jauh, duduk dekat-dekat. Kat depan-depan ni. Jangan duduk jauh sangat tuan-tuan. Jangan malulah tuan-tuan dengan saya. Tapi kalau tuan-tuan tengok kat rumah, orang rumah tuan-tuan tak panggil pun tuan-tuan datang. Ni belajar ilmu tunggu saya panggil. Macam tak berapa nak kening tuan. Kalau tuan-tuan duduk kat rumah tu, orang rumah panggil, bukan orang panggil, tuan-tuan datang sendiri. Tak payah panggil pun datang. Ni belajar ilmu tuan-tuan, kita kena duduk dekat-dekat, ambil sekali dengan adab ni sekali ya. Kita belajar ni, moga-moga kita dapat ilmu yang barakah insya-Allah. Baik tuan-tuan, buka dalam kitab tu hadis nombor 4. Hadis nombor 4 dia kata an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'asan juhalan fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahu Muslim. Daripada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut, yakni menghilangkan akan ilmu itu dengan sekaligus daripada dada-dada manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulama. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin yang jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Riwayat Muslim. Inilah tuan-tuan hadis yang keempat daripada hadis 40 peristiwa akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn As, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Amr ibn As ni satu orang sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan kalau perhati kat situ, selalu kita dengar kalau sebut saja sahabat Nabi dia radhiyallahu an. Tapi kat situ dia bunyi radhiyallahu anhuma. Ada setengahnya pula radhiyallahu anhum. Apa beza di antaranya? Tu dia ada beza tuan-tuan, bukan saja-saja tulis. Kalau tuan-tuan baca nama sahabat tu ujung bunyi radhiyallahu an, itu memberi maksud dia tu saja Islam, bapaknya tak Islam. Itu kata ulama lah, ulama hadis sebut. Tapi kalau bunyi radhiyallahu anhuma, maknanya dia Islam, bapak ni pun Islam. Dan kalau dia sebut radhiyallahu anhum, dia Islam, bapa dia Islam, atuknya pun Islam.
Itu perkataan radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum. Itu ada beza. Jadi kalau ikut dalam hadis ni, Abdullah ibn Amr ibn As, dia dipanggil radhiyallahu anhuma, mana dia Islam, bapa dia pun Islam. Itu ya. Ini pengistilahan dalam ulama-ulama hadis. Dia bukan saja-saja letak. Kalau kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau sebut sahabat radhiyallahu an. Kalau sebut nama ulama yang bukan sahabat, bukan tabi'in, maka disebut rahimahullah. Rahimahullah. Tapi kalau disebut orang yang dia faham Islam, kemudian dia orang yang dekat dengan Allah, kemudian dia itu orang yang aulianya ataupun orang yang kuat, dia punya ahli tasawuf, maka ujung gelarannya qaddasahullah sirrahu. Ada lain, ada gelaran dia. Sebab tu tuan-tuan, gelaran-gelaran tu bukan saja-saja letak. Kita ni yang jenis kadang-kadang letak, kan? Kita pantang jumpa orang, ya syekh, kan? Syekh tinggi tu tuan. Kan gitu kan? Kita jumpa orang, tak kira orang, kita belasah syekh semua. Kan? Ustaz tak ustaz, kita belasah sama. Tapi kalau ikutkan dalam ilmu Islam, tuan-tuan, gelaran ni dia ada uraian dia. Kita ni main belasah, tak apalah jugalah tuan-tuan. Orang panggil syekh, ya. Jumpa je Pak Imam, ya syekh, kan? Boleh tak tuan-tuan? Kita panggil itu macam, boleh bang? Boleh ya. Dia ada dua pandang ulama tuan, Perkataan syekh tu, penghuraian syekh tu, kata ulama ialah man balagha arba'ina sanah. Man balagha arba'ina sanah, orang yang sampai usia 40 tahun, maka panggil syekh. Kira-kira kalau tuan-tuan ni lebih 40 ke atas, bolehlah panggil syekh. Atau bahasa kita ni orang tua. Nah, syekh tu orang tua lah, merujuk kepada orang yang dah sampai 40 tahun, mana sampai usia dewasa lah. Macam Nabi SAW diutus oleh Allah sebagai Rasul umur 40 tahun. Umur matang, bukan pramatang, umur dah matang dah. Kira-kira tuan-tuan ni syekh umur lebih 40 tahun, matang tak matang? Nak tanya tuan-tuan, matang tak matang? 40 tahun, kalau ikut ulama, boleh panggil syekh 40 ke atas. Kita bahasanya orang tua, ataupun bahasa kita orang yang dah matang. Betul tak? Orang yang dah matang ni cakap sekali dia faham, tak banyak kali. Betul? Jadi sekali lagi saya sebut tuan-tuan depan sikit, boleh tak? Boleh? Tuan-tuan ni jenis orang yang matang, bukan pramatang, tuan. Depan sikit lagi. Tuan-tuan. Tuan-tuan kalau kat rumah tuan-tuan, orang rumah tak panggil, tuan-tuan datang, ada ke tuan-tuan duduk jarak-jarak macam ni? Tak ada tuan-tuan, duduk sebelah katil sungguh. Silat-silat tuan-tuan peluk dia. Oh, lagi dekat. Baik. Yang kedua, kata ulama ni, kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab-kitab huraian para ulama, dia kata asy-syekh ni man lahu zu ilmin, orang yang ada ilmu banyak. Orang yang ada ilmu banyak. Bermakna yang nombor dua ni, man lahu zu ilmin, orang yang ada baginya ilmu, dia tak kira peringkat umur. Dia tak mesti 40 tahun. Janji ada ilmu banyak, kecil ke, dewasa ke, ilmu banyak, itu dipanggil syekh. Kadang-kadang kita hantar tuan-tuan anak kita belajar kan. Anak kita belajar sejak daripada 15 tahun. Belajar hadis pula. Habis belajar hadis tu dipanggil darul hadis. Biasa orang belajar darul hadis ni kena 8 tahun. Daripada 15 sampai 8 tahun jadi 23 kan. 23 tu tuan-tuan, bila dah ambil darul hadis, lilit serban, orang panggil maulana. Orang panggil maulana. Habis kutubus sittah, hadis Bukhari, Muslim habis belajar. Tapi umur baru 23, tak sampai 40, lilit serban je, orang panggil maulana. Tu orang ada ilmu. Kita ni macam tuan-tuan ni ada ilmu banyak kan, sebab tu berani lilit serban tu. Kira ilmu banyak tu. Tak gitu kan? Selain pada kalau kita nak kata sunnah tu satu hal kan. Tapi kalau ikutkan kata ulama gitulah. Orang ni yang ilmu banyak tu dipanggil syekh. Tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak panggil orang syekh ni, tengok-tengok dulu. Jangan sembarang-sembarang tengok. Jangan sembarang. Kalau duk tengok orang tu memang dah 40 tahun ke atas, bolehlah panggil syekh. Kalau dia marah, dia kata kau dah lebih 40 tahun, memang layak dipanggil syekh. Sedar diri, dah tua bukan muda lagi. Kan? Tapi kalau orang yang kurang daripada tu tapi ada ilmu, maka boleh dia panggil syekh. Baik tuan-tuan, kita balik pada huraian ni.
Kata Abdullah bin Amr bin As, dia dengar daripada Nabi, sami'tu, aku dengar daripada Nabi. Mana dia sendiri dengar daripada Nabi. Ni istilah ahli hadis lah. Ada setengahnya haddatsana, menceritakan kepada kami. Ada sebut sami'tu, aku dengar. Mana bila dengar tu dia sendiri dengar daripada Nabi. Abdullah bin Amr ni dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia dengar? Yaqul, Nabi bersabda. Nabi bersabda. Yaqulu tu makna fi'il mudhari', maknanya memang dia dengar sendiri daripada Nabi SAW. Sebab tu perawi hadis ni Imam Muslim, hadis sahih Muslim, hadis yang kedua sahih selepas Bukhari. Bukhari Muslim ni orang kata hadis selepas Al-Quran yang paling sahih Bukhari dan Muslim. Ittifaq ulama hadis. Sebab tu dia tak tolak tuan-tuan, orang panggil sahih. Sebab tu ada istilah-istilah dalam hadis ni, sedikit sebanyaklah tuan-tuan saya sebut. Walaupun benda ni tak perlu sangat kita tahu, kita nak tahu isi kandungan dia, tetapi pengistilahan ni penting juga. Kalau disebut syaikhan, ni istilah-istilah hadis, syaikhani, itu menunjukkan hadis ni riwayat Bukhari dengan Muslim, dua-dua ada. Syaikhan, tu Bukhari ada, Muslim pun ada. Itu pengistilahan. Nombor dua, kalau kita jumpa perkataan muttafaqun alaihi, ittifaq hadis itu atasnya, itu mana pun Bukhari dan Muslim juga. Bukhari dan Muslim. Cuma bezanya kadang setengahnya dia punya sanadnya sama, setengahnya berbeza, tapi matanya sama. Tu kalau orang mengaji bab hadis lah. Kita ni tuan-tuan hari ni mutaakhir ni mengaji bab tu, bukan kita nak tahu dia punya perawi dia, bukan kita nak tahu apa ni siapa cakap, tapi kita ni lebih banyak nak tahu apa isi kandungan dia. Kerana kita nak beramal dengan apa yang disebut isi kandungannya. Kalau nak jadikan perawi hadis ni tuan-tuan, itu memang bukan kelas malam ni lah tuan-tuan. Bukan kelas. Tuan-tuan kena cari orang yang memang khusus daripada sudut sanad. Sanad macam mana? Maknanya dia punya sanad tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Imam Bukhari, hadis Bukhari, kalau tuan-tuan baca dalam asal kitabnya Sahih Bukhari, maka dia akan sebut dia ambil daripada siapa sampai kat Nabi. Siapa tok guru dia, satu disebut. Dan bukan sekadar disebut sanad tu, dia tahu pribadi seorang-seorang yang dia ambil tu. Seorang-seorang, adakah yang tok guru ni ingatannya kuat ke, sikoh tak sikoh, dia tahu. Dia bahas sampai situ, dipanggil rijalul hadis. Maknanya kalau benda tu tak betul, maka dikritik. Itu sebab kita duk tengok setengah ulama dia pakai hadis ni, setengah ulama tak pakai hadis tu. Bukan dia tolak hadis, dia tak tolak hadis, tetapi mereka mengerti siapa perawi tu. Dia tahu sanad hadis, lepas tu dia tahu matan hadis. Dua pula tu, satu perawi dia daripada siapa dia ambil, nombor dua yang dicakapkan oleh Nabi tu betul tak betul, sahih tak sahih. Sebab kita ni kadang-kadang duk kuliah tuan-tuan, duk kuliah hadis ni kan, kadang-kadang kita dengar ustaz bercakap, tiba-tiba tuan-tuan tengah dia bercakap, tuan-tuan tertidur kan, ada hak perkataan dia tertinggal kan, kita tak masuk ke kepala otak kita. Tu kan, itu tak sikoh dah. Kalau cerita kat orang tuan-tuan ada tertinggal perkataan. Tapi kalau kita tengok sahabat Nabi sebut je, sahabat dengar seketul-seketul, satu-satu kan, dia ambil satu-satu. Kadang bukan sudut mafhum, tapi apa yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ni mafhum, kalau kita ni tuan-tuan balik rumah, beritahu rumah, saya itu dengar ustaz cakap, dia cakap macam ni, tapi bukan seketul-seketul tuan-tuan kan, mafhumnya yang kita faham daripada apa yang dia cakap. Kalau sahabat Nabi ni dia dengar seketul-seketul. Sebab tu tuan-tuan tengok hadis ni pendek je, kita baca pendek kan, kita baca je makna dia, baca je matan dia, baca hadis dia, habis selesai. Itu perkataan Nabi, pendek je. Cuma kita ni hurai jadi panjang. Jadi perkataan Nabi pendek, artinya tuan-tuan kalau kita duk tengok hadis ni pendek, nanti kita jumpa lagi hadis lagi pendek. Arti apa? Nabi ni cakap tak panjang-panjang, Nabi cakap ringkas-ringkas, tapi penghuraiannya panjang. Dipanggil perkataan Nabi jawami'ul kalim.
jawami'ul kalim. Apa maksud jawami'ul kalim? Maksudnya perkataannya pendek tetapi dia punya pemahamannya panjang. Perkataan pendek tapi penghuraiannya panjang. Begitu. Jadi termasuklah hadis ni. Nabi cakap tak banyak tuan. Yang cakap banyak ni kita. Jadi dihurai. Sebab tu nak baca hadis Nabi ni, bagi orang yang tak reti bahasa Arab, kemudian yang tak reti pemahaman kaedah uslubnya, dia kena cari cikgu, kena cari guru, kena cari ustaz untuk huraikan. Sekadar baca boleh tuan. Macam tuan-tuan baca tadi, saya baca dia punya matan hadisnya, kemudian baca maknanya. Tuan-tuan boleh baca kan? Tetapi pemahaman yang dikehendaki oleh hadis tu, contoh saya huraikan. Dalam hadis Nabi tu, Nabi kata Allah tak ambil ilmu tu secara disedut habis daripada dada-dada manusia. Bukan main sedut, tetapi Allah ambil dengan diambilnya ulama', dimatikan ulama'. Istilah mati ulama' tu macam mana? Istilah tu ikut kat sini, biqabdil ulama', ulama' dimatikan. Secara mafhum literal hadis tu, kita tahu ulama' mati. Mana hakikatnya mati sungguh kan? Ulama' mati tu, maka dengan ilmu-ilmu dia sekali mati. Itu secara zahirnya. Tetapi ulama' ada menghuraikan secara yang tersiratnya. Yang dimasukkan mati ulama' tu, pertama yang dikatakan mati, ulama' tu memang sampai ajal mati. Dia bila mati tuan-tuan, dengan sekali ilmunya mati. Sebab nak cetak ulama' ni bukan senang kan? Orang Melayu kata patah tumbuh hilang berganti, kan tak? Tapi bukan pada ulama'. Patah tumbuh hilang berganti ni bukan pada ulama'. Patah tumbuh hilang berganti ni tuan-tuan pada artis boleh kan? Artis seorang mati, berapa ganti dia tuan-tuan? Akademik Fantasia tu, sekali musim berapa dia boleh keluarkan artis? Abang suka ni? Tak pernah tengok? Tak pernah tengok. Mak pernah tengok tak Akademik Fantasia tu? Pernah kan? Satu kali musim dia buat rolling sekali musim, berapa artis keluar? Berapa? 10. Sekali keluar 10 tuan. Antara yang Akademik Fantasia sekali keluar 10 tu, negeri Johor tu, tuan-tuan kenal Mawi, Tai Andak tu. Saya bab ni perawinya perawi mutawatir. Kan? Tai Andak tu, Mawi tu. Dia tu Tai Andak, berada Tai Andak. Jadi masuk Akademik Fantasia, dapat nombor 1. Mam, siapa penulis lagu untuk dia menang tu? Siapa? Hebat. Nasir. Betul tu. Dia perawi mutawatir juga tuan-tuan. Nak sebutkan dalam satu musim Akademik Fantasia 10 orang keluar. 10 orang keluar. Nak cetak senang je. Berapa lama? Tak sampai setahun boleh keluar 10. Tak sampai setahun satu musim. Tapi nak cetak ulama' tuan-tuan, bukan senang. Kalau yang saya tengok orang belajar Darul Hadis. Ni Darul Hadis apa? Sunan Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i dan Sunan Abi Daud. 6 ni 8 tahun. Untuk habis dia 8 tahun tuan-tuan. Itu untuk habis, itu belum hak lain. Belum mazhab 4, belum lagi hak yang lain tu. 8 tahun. Tuan-tuan, 8 tahun. Sehingga kalau kita tengok ulama-ulama dulu pula, contoh dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah yang mengasaskannya iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dia menulis kitab Ibanah an Usulid Diyanah, yang kita ni orang Johor berpegang kepada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dia tu tuan-tuan belajar dengan tok guru dia, belum pada ahli sunnah. Dia belajar Mu'tazilah. Tok guru dia tu asal Mu'tazilah. Berapa lama? 40 tahun. Dia belajar dengan tok guru dia tu 40 tahun. Bila 40 tahun tuan-tuan, dia belajar, mimpi jumpa dengan Nabi SAW. Mimpi juga dengan Nabi. Nabi kata, kau tolong selamatkan agamaku. Maka dia i'tizal tu mengasingkan diri daripada tok guru dia tu 15 hari.
15 hari buat muhasabah, buat solat hajat, muhasabah. Last 15 hari tuan-tuan dia tulis kitab Ibanah an Usulid Diyanah. Dia pergi pula ke masjid, dia naik ke mimbar, dia pun kata dengan orang ramai ketika mimbar, dia kata aku melucutkan, membuang pahaman aku selama 40 tahun aku belajar dengan tok guru aku itu. Dia lempar dia punya jubah dia, macam mana lucut jubah ni, dan aku berpandangan sebagaimana dalam kitab yang aku tulis ni. Itu yang dipanggil kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah yang dikarang oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang kita hari ini berpegang dengannya sebagai i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, ataupun kita pegang i'tiqad Asy'ariyah, kan? Akidah Al-Asy'ariyah yang selalu disebut dalam khutbah tu, kan? Dengan satu lagi dia punya bukan saingan, ulamanya ialah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang saya nak sebut ialah dia belajar tu sampai peringkat boleh nak beri fatwa 40 tahun. Kita belajar tuan-tuan lepas maghrib je. Tu bukan 40 tahun, lepas maghrib. Lepas tu tuan-tuan, kan, ni live ni, balik rumah dia komen kat live ni, kan, ngalahkan ustaz, contohlah tuan-tuan. Tu contoh saja. Ni tuan-tuan suasana hari ini. Jadi tuan-tuan kita kena ingat, yang dimaksudkan oleh Nabi tadi matinya ulama, nak ganti dia tu, orang kata patah tumbuh silih berganti, itu bukan pada ulama. Sebab apa? Ulama ni nak ganti dia bukan senang. Bukan senang. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Kifayatul Akhyar, kitab dalam fiqh mazhab Syafi'i, bab orang nak jadi qadi, orang nak jadi mufti, tuan-tuan buka kitab tu, dia kena menguasai ilmu 15 jenis ilmu. 15 jenis ilmu. Kita belajar lepas maghrib satu kitab ni, tu pun bukan kitab masuk 15 jenis tu. Agak-agak jadi mufti atau tidak tuan-tuan? Tu dia. Ni tuan-tuan bukan senang. Kalau nak jadikan ulama tu bukan satu benda yang senang. Boleh faham tuan-tuan? Saya contohkan lagi, ni ulama-ulama dulu punya belajar, kan? Dia bukan senang. Bila dia mati ni bukan senang nak ganti. Contoh tuan-tuan, Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, tuan-tuan tengok dalam Google siapa dia Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dia ni seorang ulama besar di Azhar. Di Azhar. Dia ulama besar. Dia belajar. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan dia belajar ni tuan-tuan, ada tiba-tiba dan keadaan dia belajar dan mengajar di Masjid Al-Azhar. Dia ulama besar, Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kitabnya banyak. Kitabnya banyak. Tetapi tuan-tuan, dia ditegur oleh orang tukang jaga selipar. Orang jaga selipar ditegur. Yang tegur dia tu ialah orang jaga selipar. Siapa tukang jaga selipar tu? Namanya ialah Syekh Ali Khawas. Syekh Ali Khawas. Dia tu tukang nyusun selipar tu. Bila orang masuk nak belajar, dia tukang nyusun. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ni orang yang hebat. Wali tu kan. Wali. Tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab dia. Dia kisahkan kisah ni dalam kitab dia. Jadi tuan-tuan, bila dia balik mengajar, dia lalu je depan pintu, tu orang tua tu Syekh Ali Khawas tengok susun selipar, dia akan kata, dia dalam hati dia kata, mana mungkin orang yang susun selipar ni boleh jadi wali. Tu kan, mana mungkin hak susun selipar. Kan biasa kita duk tengok orang jaga selipar ni macam orang cokia, orang panggil kan, macam tak ada kelas. Dia keluar je tu, sebab dia tu ulama besar, jadi dia pergi keluar je, tengok orang yang jaga selipar tu, dia kata mana mungkin orang yang buat macam ni boleh jadi wali. Nak jadikan cerita, satu ketika dia balik mengajar, dia bila balik keluar je mesti cakap macam tu, mana mungkin orang jahil macam ni boleh jadi wali. Tu. Jadi dia balik, satu ketika balik tu tuan-tuan, jumpa dengan orang rumah dia, dia ada berkeinginan dengan orang rumah dia. Berkeinginan. Maknanya biasalah berkeinginan, tuan-tuan faham kan?
Bila nak berkeinginan ni, maka isterinya bagi syarat. Dia kata, boleh aku hari ni layan kau, tapi syaratnya engkau kena jadi kuda aku dulu. Faham kuda? Maknanya macam musang berjanggut lah tuan-tuan, kisah dia. Kan? Pernah tengok aja kan? Tu. Biasa tengok lah. Jadi tuan-tuan, dia pun mainlah macam kuda. Artinya isteri dia duduk atas dia, maka dia berjalan. Bila dah main dah suka, lepas tu dia pun bersama dengan isteri dia. Bila bersama tuan-tuan, bangun pagi lewat. Jadi tuan-tuan, dia cepat-cepat nak pergi ngajar. Lupa mandi wajib. Tuan-tuan, pergi. Kan? Jadi pergi. Yang tahu dia seorang je. Tahu dia dengan isteri dia. Dia pergi mengajar. Mengajar dah biasa, lepas tu keluar. Dalam hati tu bercakap lagi, mana mungkin orang jahil boleh jadi wali. Tiba-tiba orang yang susun kasut tadi tu, tiba-tiba bercakap, macam mana seorang ulama besar tapi tak mandi wajib. Dia cerita dia, kan? Terperanjat dia. Sebab benda tu hanya dia dan isteri dia saja yang tahu. Tiba-tiba ada orang lain tahu. Oh, maknanya bila ada orang lain tahu, orang ni bukan sebarang orang. Bukan sembarang orang. Kemudian tuan-tuan, dia pergi jumpa dengan Syekh Ali Hawas tu, belajar ilmu dengan dia. Belajar ilmu dengan dia. Tuan-tuan, kisah ni memang termaktub dalam kitab yang dia tulis. Belajar ilmu. Apa syarat utama yang diletakkan tok guru dia kepada dia untuk belajar dengan dia? Syarat utama dia untuk belajar dengan dia tu, untuk belajar dengan dia, Syekh Ali Hawas letak syarat, engkau mesti buang semua kitab yang kau ada. Bayang tuan-tuan, ulama besar, peminat pun ramai, anak murid ramai, tiba-tiba suruh buang kitab-kitab dia. Kalau tuan-tuan macam mana rasa? Dah terkenal, anak murid dah ramai, pendengar dah, peminat dah ramai, tiba-tiba kita rasa nak belajar lagi, tok guru bagi syarat buang semua kitab. Agak-agak nak buang tak? Macam Mam, buang tak agak-agak? Tak buang. Bukan tak buang tuan-tuan, nak suruh buang handset pun tak payah lagi, apatah lagi buang kitab. Tapi berlaku demikian. Sebab tu tuan-tuan, Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani ni, dia belajar dengan Syekh Ali Hawas. Dia belajar sehingga tuan-tuan, kuliah dia ni dihadiri oleh golongan jin. Dihadiri oleh golongan jin. Dan golongan jin ni pula, bila datang kuliah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bawa soalan 70 soalan. 70 soalan ini tuan-tuan ditulis dalam kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dia jawab segala persoalan daripada jin. Tu. Nah, hebat tak hebat tu ulama dulu. Sampai macam tu, jin pun datang kuliah. Kita ni tuan-tuan, bukan jin datang kuliah, kita dengan jin lebih kurang. Tuan-tuan ni, sebab itu yang saya sebut gambaran ulama dulu tu, nak cetak dia, bukan senang, bukan senang. Macam kita hari ni duk mengajar tuan-tuan boleh dengar apa yang saya sampaikan. Tapi tuan-tuan nak dapat macam mana dulu punya berkatan karamah ulama-ulama dulu, bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Kalau saya letak syarat malam ni cara belajar tuan-tuan, nescaya tuan-tuan tak mampu nak buat. Saya contohkan, ni saya belajar. Saya contohkan, bukan orang yang belajar, ni saya contohkan saya belajar. Saya belajar dengan anak murid Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari tu. Saya belajar dengan anak murid dia. 2 kitab yang saya belajar. Ni saya nak sebut cara tuan-tuan, cara. Saya kata tadi, nescaya payah nak ikut. 2 kitab tu. Apa nama kitab? Satu namanya kitab Bulughul Maram, Fiqh Mazhab Syafi'i. Nombor 2 kitab Mukhtasar Al-Asbah wan Nazair. Tu 2 kitab kawan fiqh. Saya belajar dengan dia tuan-tuan, berdua je. Saya dengan dia, tok guru dengan saya, mana saya seorang, dia seorang, berdua. Sebab kita nak mengaji secara khusus. Dia kata boleh. Masa belajar 1 jam. Tapi dia kata belajar dengan dia syaratnya duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud ataupun tahiyat awal lah. Duduk tahiyat awal. Lutut boleh bertemu lutut. Lutut bertemu lutut. Sampai satu ketika saya belajar tuan-tuan, lutut bertemu lutut,
Kita ni maklumlah tuan-tuan, bila lutut bertemu lutut, duduk antara dua sujud, pula 1 jam, agak-agak tuan-tuan tahan tak? Mam tahan tak? Hak yang semayang 2 kali apa, yang semayang 3 rakaat ni kena gawak tu nak cepat-cepat tuan-tuan. Kan? Ini 1 jam. Jadi saya ketiga tu tuan-tuan, kaki ni kebas rasa. Kebas. Kita pun tanya, Ustaz, boleh tak saya nak bersila? Dia tanya, boleh tak saya nak bersila? Dia tanya kenapa? Kaki ni kebas. Kita kata kaki ni kebas. Adalah alasan tu, kaki kebas. Tak gaut tuan-tuan, muda lagi macam tu. Cuma kaki kebas. Dia kata tak boleh. Tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan besok nak datang lagi tak kalau bunyi macam tu? Ni betul tuan-tuan, saya terima ilmu begitu. Jadi tuan-tuan, dia kata tak boleh. Dia bagi sebab. Dia kata kenapa tak boleh? Sebab saya terima dengan guru saya macam tu. Dia bukan sekadar tengok kitab ni tuan-tuan, cara duduk ambil pun dia ambil sekali. Saya terima macam tu, maka awak kena duduk macam tu. Tahan aja lah tuan-tuan. Kebah-kebah lah, janji ilmu dapat. Kalau agak-agak tuan-tuan syarat tu saya letak kat tuan-tuan, agak-agak mampu tak? Tu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, cara nak dapat ilmu tu bukan mudah. Dia ada keberkatan. Bila adab ni, dia akan ada keberkatan itu. Nak dapat barakah tu, dia kena ikut adab dia tu. Itu baru dapat. Bukan senang. Bukan senang. Tapi itulah kaedah yang saya terima. Sebab tu tuan-tuan, bila dengar ulama' ni nak cari ilmu dia, bukan senang. Sebab dia tengok cara dia ambil. Ada setengah orang tuan-tuan, dia belajar dengan tok guru dia, belajar satu kitab, tak boleh tanya, dengar je. Ada setengah orang boleh muzakarah, boleh tanya soalan. Ada setengah tak boleh tanya. Tak boleh tanya. Saya pernah lalui tu tuan-tuan, tak boleh tanya. Tapi kita ni ada banyak soalan. Rupa-rupanya yang dia kata tak boleh tanya tu, tak boleh tanya, dia ngajar tu kita akan faham. Dia mengajar tu kita akan faham. Akan ada jawapannya. Tu. Tuan-tuan mungkin kenal kalau saya sebut nama seorang ni, tapi dah meninggal. Dekat Muar tuan-tuan, Jalan Jonit, ada satu orang dulu almarhum, namanya, orang gelaran dia Cikgu Maklib. Orang panggil dia Cikgu Maklib. Dekat Muar dulu, tapi dah meninggal, dekat Jalan Jonit. Tapi sekarang ni tempat itu diganti oleh anak murid dia, dipanggil Cikgu Ismail. Ada lagi sampai sekarang. Ngaji 3 kitab je. Kitab pertama ialah kitab yang dia ngaji, kitab Hikam. Nombor 2 kitab Kasful Ghaibiyah. Nombor 3 apalah namanya saya lupa tuan-tuan. 3 ni kat situ. Sekarang ni yang mengajar anak murid dia, Cikgu Ismail. Tapi yang saya nak sebut Cikgu Maklib tu. Masa zaman tu saya sempat tuan-tuan dengan dia. Jadi tuan-tuan, ni jenis belajar jangan tanya. Belajar jangan tanya. Sebab apa? Sejarah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Sejarah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Engkau boleh ikut aku, tapi syaratnya jangan tanya. Hingga dia terangkan. Jadi tuan-tuan, saya ketika itu belajar, pergilah ketika itu. Naik motor ni tuan-tuan, naik motor, ada 3 soalan dalam kepala otak. Dalam kepala ni aku nak tanya ni kan. Kita muda-muda semangat sangat kan, tak tahu nak tanya. Rupa-rupanya bab tanya ni sebenarnya bukan senang. Bab tanya ni kena ada izin rupanya, bukan suka-suka kita. Kena ada izin. Jadi dalam kepala otak dah set soalan. Soalan ni. Berbincang dengan kawan. Kita tanya member tu, dia pun tak ada jawab. Sampai-sampai kita duduk kelas dia tuan-tuan, sampai-sampai kita duduk kelas dia, kita dengar. Dah sampai, kita lambat, kita duduk kelas. Dia telah tengah mengajar. Tengah mengajar ni tuan-tuan, mengajar kitab Hikam ni, mengajar. Soalan kita yang tadi ada dalam kepala, dia siap jawab dah, tak payah tanya. Dia siap jawab dah, tak payah tanya. Kita nak tak tahu nak tanya lagi. Ni jenis ulama dulu. Tak tanya tapi tahu dah. Kita ni tuan-tuan, orang tak tanya kita bodoh lagi. Kena tanya dulu baru tahu. Tu pengalaman. Jadi ulama jenis macam tu tuan-tuan, bukan senang. Ganti anak murid dia. Sekarang ni saya kenal anak murid Cikgu Ismail namanya. Cikgu Ismail, cikgu sekolah biasa. Tapi oleh kerana mengaji ni
tuan-tuan mengaji ni, dia mengaji sungguh kan. Yang saya pernah belajar dulu, bila mengaji ni orang kanan mesti duduk depan. Orang kanan, tak boleh orang lain duduk, mesti orang kanan duduk depan. Jadi nak jadi orang kanan ni kena duduk sebelum tok guru sampai. Duduk depan lah kan. Kalau jenis nak jadi orang kanan, datang ketika majlis, pergi duduk belakang, jangan duduk depan. Tok guru belum sampai, dia kena sampai dulu. Jadi tuan-tuan, Cikgu Ismail ni, dia kalau belajar, dia tak banyak cerita, duduk belakang, tapi seorang-seorang ni, senyap saja. Jadi ketiga tok guru ni sakit. Ketiga tok sakit ni, yang besar-besar ni tanya, agak-agak siapa ganti tok guru lepas tok guru tak ada? Ni tempat ni, siapa nak ganti? Apa jawab dia? Dia tunjuk orang yang kat belakang. Orang belakang tu namanya Cikgu Ismail tu. Yang kat depan ni macam tak percaya. Orang depan ni orang lama tuan-tuan, orang lama yang menadah kitab kan. Tiba-tiba dia tunjuk tu, macam tak percaya. Bila tok guru mati, dia duduk tempat tu, tempat yang sama. Dia mengajar. Jadi orang lama ni macam tak puas hati, test soalan. Soalan-soalan pelik-pelik. Tanya-tanya, semua dia jawab. Semua dia jawab. Lepas tu dia tanya, apa rahsia engkau? Rupa-rupanya tuan-tuan, rahsianya bila orang belajar ni dah habis, tok guru balik, dia ikut tok guru balik, ngaji lagi seorang dengan seorang. Tu tuan-tuan, seorang dengan lagilah faham. Macam tu sampai. Ini orang dulu punya mengaji. Kalau orang sekarang ni tuan-tuan ngaji, kitab bukan bawa tuan-tuan. Ini untuk surau sediakan. Kalau tak confirm memang tak ada kitab. Tak gitu. Tu. Ni tuan-tuan. Bukan tuan-tuan tempat lain kan. Tempat ni tengok macam lebih kurang. Kan? Kalau dulu tuan-tuan, ni cara ulama-ulama dulu tuan-tuan, dia meletakkan macam mana nak letakkan ilmu. Dia letakkan tu bukan suka-suka tuan-tuan, sebab dia mesti nak letakkan waris. Maknanya orang selepas, kalau dia mati, mesti ada waris yang menyambung ilmu dia tu untuk disampaikan kepada orang lain. Sebab tu cetakan macam tu bukan senang. Kalau artis ni senang, tapi ulama macam tu bukan senang. Dia bagi ilmu tu bukan semata-mata ilmu, dia bagi sekali dengan akhlak dia, dia bagi sekali dengan pakaian dia. Maknanya orang tadi dengan ilmunya, dengan pakaiannya sekali. Kadang ada jenis orang pandai, tapi dia punya pakaian, ilmu dia tak jadi. Itu yang kadang-kadang kita tengok pandai, tapi jadi fitnah balik. Jadi fitnah balik. Sebab tu nak mencipta, nak mengadakan ulama ni bukan satu benda yang senang, bukan. Payah tuan. Dia melalui satu proses yang begitu panjang. Bukan senang tuan. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok hari ni. Kalau mak bapak pergi hantar anak pergi sekolah tuan. Mak bapak hantar anak pergi sekolah, minta ustaz, tolong ustaz ajar anak saya, moga-moga kalau tak jadi ulama besar pun jadi macam ustaz jadilah. Tu kan biasa. Mak mau cakap gitu. Kalau tak jadi ulama besar sangat, jadi macam ustaz pun dah okeylah, kan? Tu kan biasa mak bapak dia macam tu. Tapi tuan-tuan, bayangkan dia hantar anak pergi madrasah tu, kan, seperti kereta yang baru lepas belanggar, chassis dah bengkok. Faham tuan-tuan? Dia hantar anak sekolah tu, madrasah tu, anak tu bentuk dia macam kereta baru lepas belanggar, chassis bengkok, silap-silap chassis patah. Agak-agak senang nak betulkan tuan-tuan. Kalau sekadar nak cat tuan-tuan, gosok-gosok sikit, touch up sikit, boleh cat senang. Tapi di chassis bengkok. Tu, chassis bengkok. Bayangkan tuan-tuan. Sebab tuan-tuan, saya contohkan ni contoh. Orang belajar nak masuk madrasah, contoh kat tempat saya tuan-tuan, dia mesti melepasi darjah 6, masuk 13 tahun barulah masuk madrasah. Payah tak payahnya tuan-tuan, budak ni daripada kecil dah pegang handset sampai 12 tahun. Masuk madrasah handset tak ada pegang, agak-agak biul tak biul tuan-tuan. Tu minta maaf cerita dah. Itu yang jadi chassis bengkok sungguh tu. Betul tak tuan? Walaupun badan dia tak bengkok, badan dia tak luka tuan-tuan, tapi dia punya akhlaknya dah macam chassis bengkok. Dia punya imannya, akidah dia dah macam chassis bengkok. Nak betulkan balik bukan satu benda yang senang. Jenis pula kayak gini tuan-tuan, ustaz-ustaznya tak macam ulama dulu, jenis wali,
Bila jenis belajar wali ni atas tangan wali, bila dia doa Allah angkat jadi wali. Orang hari ni tuan-tuan, bila hantar anak pergi sekolah, hantar anak pergi madrasah lah contohnya, menghafal Quran, dia tengok siapa dia punya mudir. Oh, mudir ni ustaz-ustaz sekian, hebat contohnya lah tuan-tuan. Mak bapak pun hantar. Dia punya kepala otak satu hari dekat madrasah ni wali dah tuan-tuan. Dah rasa macam wali. Padahal wali. Minta maaf cerita tuan-tuan. Bukan nak senang tuan, bukan senang. Tu kedudukannya. Ni bukan nak kata apa tuan-tuan. Yang saya gambarkan tadi bukan senang nak mencipta ulama, nak mewujudkan ulama, bukan senang. Ulama tu paling kurang tuan-tuan, Al-Quran tu kena hafal, hadis kena tahu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Ar-Risalah, seorang mufti nak bagi fatwa, paling kurang dia kena tahu 500 ayat hukum dalam Quran tu. 500 ayat hukum paling kurang. Kalau dia tak hafal tak apa, tapi dia tahu, orang tanya soalan, oh dia boleh refer kat mana. Tu 500, bukan sikit tuan-tuan. Jadi itu gambaran. Jadi nak cipta ulama bukan satu benda yang senang. Sebab tu Nabi kata pada akhir zaman Allah Ta'ala nak cabut ilmu tu, di antaranya ialah dengan dimatikan para ulama. Bila mati para ulama, payah nak cari ganti. Payah. Tu tuan, payah nak cari ganti. Tu kedudukannya. Bukan senang. Tuan-tuan tengok contoh di Syria. Ni saya contohkan sikit. Di Syria dulu ada satu ulama besar yang baru mati, dan matinya pun tragis. Matinya kena bom ketika sedang kuliah tafsir ni tuan-tuan, dekat masjid kena bom. Namanya ialah almarhum Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ketika hidup dia tu tuan-tuan, sebelum peperangan berlaku di Syria, dia dah beritahu dah awal-awal. Belum pada perang, belum pada yang hancur tuan-tuan dekat Syria sebahagian besarnya, kena bom. Sebelum tu dia dah bagi satu hint dalam kuliah dia. Kalau tuan-tuan tengok dekat YouTube ada. Dia kata apa? Allah bagi mimpi kat dia bahawa Syria ni akan berlaku peperangan. Peperangan. Tu. Dan ketika dia buat statement tu, ramai ulama-ulama reject pandangan dia tu. Kontra dengan pandangan dia, reject. Reject. Dia tu ulama besar tuan-tuan. Dr. Maksud Al-Buti, menantu kepada Syed Hasan Al-Banna, pengasas kepada Ikhwanul Muslimin. Dia tu jadi orang rujukan di bumi Syria. Termasuk pemerintah rujuk pada dia. Rujuk pada dia. Tetapi dia tu tidak disenangi oleh golongan-golongan ekstremis. Jadi ketiga itu tuan-tuan disusul macam mana nak bunuh dia tu. Dan dia mati ketika menyampaikan ilmu kuliah tafsir di masjid, kena bom, mati dia. Tapi dia dah bagi hint, bumi Syria akan bermandi darah. Tuan-tuan cari YouTube tuan-tuan, cakap kenyataan dia. Selepas berlaku saja peperangan tersebut, selepas dia bercakap, berlakulah peperangan tersebut dan bumi Syria bermandi darah. Kemudian dalam beberapa ketiga tuan-tuan, saya tengok dekat YouTube tahun lepas tak silap, ulama-ulama di Mesir buat satu perhimpunan. Dan yang jurucakap, saya lupa jurucakap dia tuan-tuan, tapi di antara kenyataan apa, kita kena beristighfar dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana menolak pandangan Dr. Maksud Ramadan Al-Buti, apa yang dia bercakap berlaku di bumi Syria. Tu tuan-tuan. Batu ulama ni tuan-tuan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Kamu kena takut dengan firasah orang beriman kerana dia bercakap itu dengan nur daripada Allah Taala, bukan daripada suka-suka dia. Bukan daripada suka dia. Dan dalam hadis Nabi SAW pula menyebut, dia kata mimpi orang beriman pada akhir zaman merupakan 46 daripada juzuk kenabian. Tu dia. Kedudukan dia. Jadi maknanya tuan-tuan, ulama ni bila nak bercakap, dia bukan suka. Dan kemudian nak cipta, nak lahirkan ulama bukan satu benda yang senang, bukan. Kita ni pula bila ulama cakap, kita lebih pada ulama lagi. Macamlah kita pandai macam dia. Seolah-olah kita ni lebih pada dia. Belajar tak macam dia, komen tu lebih pada dia. Tu yang berlaku hari ini. Kenapa? Tuan-tuan tengok kat sini. Bila ulama ni mati, Allah sendiri, Nabi dah kata, sehingga orang-orang alim dah tak ada. Lam yubqi aliman.
Orang alim tak ada yang dijadikan panduan. Maka ketika itu ittakhadhan nasu ru'asa juhalan. Orang akan cari pemimpin-pemimpin yang juhalan, bodoh. Juhalan ni mubalaghah, maknanya bodoh banyak. Pemimpin bodoh dia akan cari. Pemimpin ni akan ditanya, fasu'ilu, dia ditanya, fa'aftu bighairi ilmi, kemudian dia memberi pandangan dia tak ada ilmu, wa adallu, dia sesat dan menyesatkan orang. Tuan-tuan tengok hari ni, bila ada satu isu je, dia jumpa siapa? Nak minta pandangan, jumpa siapa dulu tuan? Minta artis. Minta bagi pandangan artis. Betul tak? Dia jumpa ulama payah. Macam isu terbaru ni. Apa ni? Yang dekat Selangor tu apa? Odori tu kan. Dia nak buat tu, dah diisytihar, dah nak buat tuan-tuan. Bila orang tegur, ni benda adalah benda yang ada syirik, baru nak tanya. Patut tanya dulu. Kan kita ni kalau tak tahu tanya. Allah Taala kata, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kau ditanya pada orang yang tahu sekiranya kamu tak tahu, tanya dulu. Ni nak buat dulu baru. Ni masalah hari ni tuan. Kenapa? Ni hadis Nabi kata dah akan ada bila ulama ni dah tak ada tuan-tuan, kurang dah orangnya, pemimpinnya tu pemimpin jahil. Dan dia akan ditanya, dan dia tanya pula ilmu tak ada. Orang ikut kata dia tu sesat, orang yang ikut pun disesatkan. Ya tuan-tuan. Sebab tu penting duduk majlis ulama, penting duduk majlis ilmu. Silat-silat sesat, pergi tanya orang alim, jangan suka-suka. Hari ni orang tuan-tuan nak jadi orang pandai, copy paste. Banyak buka handset, lagi banyak copy paste, lagi banyak maklumat. Tapi dia tak tahu maklumat betul ataupun tidak. Kenapa? Asas ilmu tak ada. Asas ilmu tak ada. Tu tuan-tuan. Boleh faham tuan? Maksud Syekh ni. Saya nak sebut lagi. Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani tadi dalam kitab menyebut, dia kata aku pergi nak cari seorang anak murid 30 tahun tak jumpa-jumpa. Nak cari seorang betul-betul anak murid 30 tahun tak jumpa. Faham tak maksud dia tuan-tuan? Sebab anak murid dengan pendengar tak sama. Anak murid dengan pendengar tak sama. Anak murid dengan pendengar ni bukan sama. Macam tuan-tuan ni, anak murid ke pendengar? Pendengar tak? Pendengar. Bukan anak murid tuan-tuan. Anak murid ni dia kena sohbah dengan guru dia, dia kena ikut kata guru dia. Sebab itu ada satu kata-kata ulama, tapi kata-kata ni orang petikai, tapi kata-kata ni sebenarnya sebagai adab. Adab saja, sebagai adab, bukan maknanya sebagai powerful, bukan. Iaitu kata-kata ni memang setengah orang dia tolak. Al-murid baina yaday syaikh kal mayyit baina yadil ghasil. Bahasa Arab. Maksud dia, murid depan tok guru macam mayat depan tukang mandi. Faham tuan-tuan? Murid depan tok guru macam mayat depan tukang mandi. Agak-agak faham maksud dia tuan-tuan. Mayat depan tukang mandi, mayat no comment, dia tak boleh komen tuan-tuan. Ikutlah tukang mandi nak buat macam mana, terbalik ke nak apa ke, ikut dia kena senyap. Kalau senyap, kalau dia tak senyap tuan-tuan, tukang mandi tu cabut lagi. Kan? Kalau cakap, betul tak? Itu maknanya murid depan tok guru macam mayat depan tukang mandi. Itu istilah adabnya. Bukan powerful. Sebab nama guru ni tuan-tuan, dia bukan Nabi Rasul, dia bukan maksum, dia ada juga kesilapan. Tapi adabnya murid depan tok guru tu macam mayat depan tukang mandi. Ikutlah tukang mandi nak buat lagu mana. Sebab kena yakin bahawa guru akan bawa anak murid berkenal Allah sebagai guru yang betul-betul. Sebagai guru yang betul-betul, maka dia akan pandu kedudukan itu. Sebab tu dia akan patuh. Tu adab dia. Nak cari murid macam tu senang ke tuan-tuan? Kalau ikut syarat pertama tu, tuan-tuan dah fail. Ikut syarat pertama. Tapi tuan-tuan, kalau tok guru tu dia bagi syarat macam tu sehingga musyawarah anak murid, tak ada orang nak dengar maghrib ni. Sebab tu ini dikena faham tuan-tuan, antara adab dengan dakwah dengan menyampaikan ilmu. Bermakna sebab itulah tuan-tuan, orang menyampaikan ilmu, ulama, dia kena letakkan sabar tinggi menghadapi kerenah-kerenah mad'u dia. Sabar kena tinggi. Tu kedudukan dia. Boleh faham tuan-tuan? Betul ke tuan-tuan boleh faham ni? Kod nanti saya datang sekali lagi, kena panggil lagi sekali.
Lain kali tuan-tuan kalau saya datang, jangan panggil tuan-tuan duduk depan. Kalau panggil tu macam tak baru nak faham. Bukan senang tuan-tuan nak dapat ilmu yang barakah ni. Bukan satu benda yang senang. Itu adab yang kita kena jaga. Sebab ilmu ni yang Nabi SAW kata, dia bukan boleh gitu-gitu je. Bukan boleh. Kalau tuan-tuan baca dalam Quran bagaimana sahabat Nabi beradab dengan Nabi, sehingga sahabat Nabi ni yang menerima segala ajaran Islam daripada Nabi, mereka sebagai orang yang disebut oleh Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasya rabbah. Mereka menerima Islam daripada Nabi tu, sehingga peribadi mereka itu diakui oleh Allah. Allah kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka redha pada Allah, Allah redha pada mereka. Sehingga Allah redha juga dengan mereka. Tuan-tuan, bukan senang. Quran tu sebut memberi pengakuan demikian. Dzalika liman khasya rabbah, kerana mereka itu orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, habis tuan-tuan huraian itu. InsyaAllah kita sambungkan datanglah tuan-tuan. Malam ni cukup sekadar tu. Nak sambung lebih-lebih kan tuan-tuan, lagi tension tuan-tuan tengok. Kan? Banyak tuan-tuan kalau kita duk tengok maklumat-maklumat ada ilmu ni banyak. Cuma kadang-kadang kita ni kadang payah nak laksanakan. Jadi kita ni tuan-tuan, sikit-sikit tu tak apa. Kalau banyak tak, sikit pun tak boleh, masalah. Jadi sikit tu kita boleh beramal dengannya. Sebab apa? Kita nak patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni sekadar itu, insya-Allah kita akan datang perjumpaan kita pada hadis yang kelima nanti, insya-Allah. Umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasara. Itu juga hadis peristiwa akhir zaman. Untuk malam ni sekadar itu, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, qalban khashi'a, wa amalan mutaqabbala, wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka, wa yaqinan shadiqa wa dinan qaima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.